Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, majlis akan diteruskan lagi dengan satu sesi pembentangan yang kedua yang bertajuk Pengurusan Emosi dalam Keluarga Bahagia yang akan disampaikan oleh Dr. Nur Najwa Ghazali, Pensyarah Pendidikan Islam dan Moral IPG Kampus Ipoh. Untuk makluman, Dr. Nur Najwa Ghazali merupakan Pensyarah Pendidikan Islam dan Moral di Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Beliau juga merangkap Ketua Wanita ISMA Ipoh. Beliau juga telah mendapat pengiktirafan sebagai Guru Tauliah Agama Lantikan Negeri Perak dan berperanan sebagai penceramah bebas di masjid dan surau sekitar Ipoh. Dr. Nur Najwa juga pernah menjadi penyampai tazkirah subuh dan tausiah Ramadan di Radio Perak FM. Dengan itu, majlis dengan berbesar hati ingin menjemput Dr. Nur Najwa Ghazali bagi memulakan sesi pembentangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis yang berusaha, ketua-ketua cawangan wanita ISMA seluruh Malaysia, yang dihormati Barisan Jawatankuasa ISMA Pusat, yang dihormati penganjur bersama dan penaja utama Konwanis 2018, ketua-ketua agensi, ketua-ketua ISMA, ketua-ketua wanita ISMA cawangan, div-div jemputan daripada Indonesia dan negara Brunei Darussalam, para peserta, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat sama-sama kita hadir dalam satu majlis convention yang julung-julung kalinya diadakan, ya, hanya 2 tahun sekali. Jadi mudah-mudahan convention pada tahun ini memberi makna yang sangat bererti, ya, pada diri kita sebagai seorang wanita, ya, sebagai seorang wanita muslimah yang inginkan, ya, membina kebahagiaan dalam diri dia dan juga kebahagiaan kepada sekeliling orang-orang yang di sekelilingnya dan juga masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, jadi saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan tahniahlah, ya, kepada, ya, jejaka-jejaka, ya, yang menjadi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini untuk sama-sama menyertai Konwanis. Dan tidak lupa juga kepada ibu-ibu dan juga anak-anak, ya, di bilik yang dikhaskan, yang sudah tentunya, ya, pada ketika ini berperang dengan, ya, emosi. Ya, berperang dengan emosi, ya, berperang emosi sejak dari awal pagi, mungkin daripada malam tadi, ya, untuk, ya, bersiap sedia, ya, dengan, ya, kelengkapan dan sebagainya untuk hadir ke Konwanis pada pagi ini. Dan sudah tentunya, ya, tuan-tuan dan puan-puan yang ada di Dewan pada hari ini, ya, juga berperang dengan emosi, ya, sejak di awal pagi tadi untuk datang ke Konwanis. Ya, di mana, ya, sudah tentunya di sana cabaran demi cabaran, ya, yang menggugah, ya, emosi kita, ya, sehinggalah, ya, kita dapat melaluinya dan kita dapat hadir, ya, ke Konwanis ini pada pagi ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, membentang luas langit biru, langit senja bagai penunggu. Di PICC kita bertemu, moga kemesraan hadir selalu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ya, tajuk yang akan saya kongsikan pada pagi ini ialah pengurusan emosi dalam keluarga bahagia. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, sebelum saya masuk kepada pembentangan tajuk ini, ada 3 perkara yang ingin saya sebutkan, ya, terlebih dahulu. Ya, pertama ialah emosi, ya, merupakan salah satu daripada elemen yang menjadi teman rapat kepada manusia. Jadi kita ni, ya, tuan-tuan dan puan-puan, memang kita tidak dapat lari daripada emosi. Emosi akan sentiasa mengiringi kita, ya, akan follow kita, ya, dan ia bertindak dan ia memberi respon dan juga tindak balas, ya, dalam semua tindakan-tindakan yang kita lakukan. Baik, yang kedua, puan-puan,
Ya, tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua, IQ tidak menjamin EQ cemerlang. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ya, dari mana kita datang, apa kerjaya kita, daripada negara mana kita datang, ya, apa status kita, bujang ataupun sudah berumah tangga, ya, golongan intelektual, ya, ataupun tidak, ada lulusan masters ataupun ada lulusan PhD, semua itu belum tentu menjamin kecerdasan emosi seseorang. Ya, sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, ya, ada yang, ya, lulusan akademiknya tinggi, ya, tetapi dia menghadapi masalah, ya, emosi, ya, sehingga berlakulah perkara-perkara yang memudaratkan. Ya, contohnya mencederakan diri sendiri, ya, berlaku perceraian dalam rumah tangga dan sebagainya. Perkara yang ketiga, ya. Jadi, ya, tuan-tuan dan puan-puan, semua, ya, daripada kalangan kita ingin bahagia. Semua kita ingin bahagia. Walaupun, ya, ada individu yang dia berasal daripada keluarga yang berantakan, ya, yang tidak bahagia, ya, tetapi, ya, secara fitrah dan tabiinya, ya, semua orang inginkan bahagia. Jadi kadang-kadang, ya, emosi ini merupakan satu perkara yang menjadi penghalang kepada kebahagiaan tersebut. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang, ya, kalau kita lihat di luar sana, ya, pelbagai kem, ya, kem motivasi, kem untuk menguruskan stres, ya, dan sebagainya, banyak, ya, dilaksanakan di luar-luar sana. Dan mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah menyertai, ya, kem-kem seperti ini. Ya, tapi kadang-kala, ya, kita tidak jumpa, ya, penawar ataupun penyembuh, ya, kepada emosi dan juga tekanan-tekanan yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya akan kongsikan sedikit, ya, tentang emosi, ya, emosi dan bagaimana untuk kita menanganinya, ya, menurut Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, masa yang diberikan tidak lama, mungkin saya akan bentangkan dalam kadar yang agak laju sedikitlah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya mulakan, ya, pembentangan pagi ini dengan, ya, membentangkan sepotong, ya, ayat Al-Quranul Karim daripada surah Al-Hadid ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, likai la ta'su 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dilihat, ya, kepada sebab nuzul ayat, ya, ayat ini menceritakan, ya, bagaimana sahabat-sahabat, ya, radhiyallahu anhum ketika mereka berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ya, sahabat-sahabat ini meninggalkan, ya, harta, ada yang meninggalkan anak, ada yang meninggalkan suami, isteri, ada yang meninggalkan harta benda, kekayaan dan sebagainya. Menyebabkan apabila mereka sampai ke Madinah, ya, mereka tidak ada apa. Dan kehidupan mereka menjadi longlai, ya, menjadi lemah, ya, menjadi, ya, down, ya, dan sebagainya. Ya, jadi ini, ya, dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam ayat ini sebagai emosi taksu. Ya, taksu, dan taksu ini, ya, kalau, ya, dalam ilmu-ilmu psikologi dia diterjemahkan sebagai emosi yang negatif. Ya. Jadi dalam Al-Quran disebut, ya, tentang taksu, ya, yang pertama tentang emosi, iaitu emosi negatif, dan yang kedua adalah emosi positif. Dan kalau kita kaitkan, ya, dengan sebab nuzul ayat ini, ya, di mana para sahabat apabila dia dah lama berada di Madinah, makin lama dia makin senang, ya, makin seronok, ya. Orang-orang Ansar ada yang bagi isteri, ya, kepada orang-orang Muhajirin. Ya, kemudian dibantu, ya, dari sudut penempatan, ya, rumah, ladang dan sebagainya. Yang menyebabkan sahabat-sahabat, ya, merasa tafrahu, gembira. Jadi emosi sahabat, ya, selepas itu beberapa lama berada di Madinah, mereka merasa gembira. Gembira tu terover sangat pula dah. Jadi dekat sinilah Allah Subhanahu Wa Taala tegur, ya, kalau kamu sedih, kamu jangan terlalu down sangat sampai jadi kufur. Begitu juga kalau gembira, ya, gembira pun tidak boleh terover sangat, kerana kadang-kadang kegembiraan itu boleh menyebabkan, ya, kita menjadi kufur. Ya, sebab tuan-tuan dan puan-puan, ya, saya bagi contohlah, ya, kalau kita seorang yang kaya, ya, kalau kita terlalu gembira, ya, gembira dengan kekayaan, ya, yang ada pada diri kita, maka kadang-kadang kita sudah tersalah guna sebab terlalu sangat gembira, ya, rasa dunia aku yang punya, aku boleh buat, ya, apa sahaja.
Baik tuan-tuan dan puan-puan, ya, kalau kita berkenalan ya dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim, ya. Next ya. Dalam Al-Quranul Karim, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat ya, ayat Al-Quran sangat banyak ya merakamkan ya tentang emosi. Ya, sebab Al-Quranul Karim ni ya, Allah Taala sebut ya, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi maknanya dalam Al-Quran ini, kandungan Al-Quran yang diturunkan kepada manusia ini adalah untuk manusia melaksanakannya menurut kepada panduan Al-Quran tersebut. Jadi setiap tindakan manusia untuk melaksanakan ya, isi kandungan Al-Quran ini, dia membuahkan pelbagai macam emosi. Ini di antaranya lah ya tuan-tuan dan puan-puan, ya, yang saya boleh senaraikan di sini ya. Wajah yang berseri-seri ya, kalau kita lihat dalam surah Abasa ya, wujuhun yauma izin mustaghfirah. Ya, wajah orang yang beriman itu berseri-seri. Ya, memang kita dapat lihat ya apa dia punya kesan daripada kegembiraan itu ya, wajah berseri-seri. Kemudian disebut juga emosi dalam Al-Quran tentang ya, wajah hitam yang pekat ya, merah padam. Disebut dalam surah An-Nahlu ya, wa idza busyira ahaduhum bil unsa ya dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ini cerita bagaimana ya masyarakat jahiliah dahulu bila dapat anak perempuan dia rasa macam malang. Rasa malang ya, rasa sedih dan rasa macam ditimpa malapetaka. Jadi dia bunuh anak perempuan hidup-hidup ya. Jadi bila nampak ya, lahir je anak perempuan, muka dia akan menjadi merah padam. Dan saya tidak dapat memanjangkan ya satu persatu emosi yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim ya. Yang lainnya saya hanya bacalah ya. Antaranya ialah konsentrasi terganggu, menutup telinga kanan kerana ketakutan ya, menggigit ya hujung-hujung jari jemari. Kemudian jantung berdegup laju ya. Kemudian membolak-balikkan ya telapak tangan, reaksi kulit ya, merasa seram, sejuk ya, juga disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 39. Kemudian reaksi anak mata, reaksi pernafasan ya, hati menjadi keluh kesah dan kadang-kala emosi ya yang telah disebutkan dalam Al-Quranul Karim ini bercampur baur di antara satu emosi dengan satu emosi. Jadi inilah emosi-emosi yang kita bergelut. Mungkin ya kita bergelut dengan emosi-emosi ini dalam ya kehidupan kita setiap hari. Baik, next. Baik, tuan-tuan dan puan-puan ya, sebelum kita masuk kepada beberapa solusi yang dinyatakan oleh Al-Quran ya, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW ya, kita lihat ya bagaimana wanita ya dalam kerjaya, dalam rutin kerja rumah ya, yang tidak ada ya penghabisan, yang tidak ada noktah ya, dan hampir 24 jam sebenarnya daripada kalangan kita, tak kira sama ada lelaki ataupun perempuan, kita berjumpa dengan manusia dan kita berkomunikasi dengan mereka. Jadi kita ni 24 jam daripada start bangun pagi menghadap anak tu, nak kejut anak bangun tidur pun melibatkan emosi. Emosi kita sabar ke tak sabar? Emosi anak ya, bagaimana kita nak kontrol, nak imbang dia punya emosi supaya dia dapat bangun tanpa menjerit-jerit ya, tanpa menangis-nangis dan sebagainya. Kemudian ya menyediakan ya kelengkapan untuk pergi kerja, menyediakan sarapan pagi dan seterusnya. Bila pergi ke pejabat, berjumpa lagi dengan manusia dan kita terikat pula dengan pelbagai peraturan. Ya, kehendak-kehendak bos nak itu, bos nak ini ya, dan sebagainya. Jadi bila jumpa dengan pelbagai manusia hampir 24 jam ini, maka ada macam-macam bentuk ya, tindakan dan perangai manusia yang memberi kesan emosi kepada diri kita. Kemudian kita lihatlah bagaimana ya kajian ya, 28 negara mendapati wanita menghabiskan masa 11 jam melebihi lelaki dalam kerja rumah. Saya bila ya baca tentang data ni ya, saya cuba kaitkan dengan apa ganjaran yang Allah Taala nak bagi. Ya, rupa-rupanya mungkin ada kebenarannya ya, sebab itulah perempuan ni mudah masuk syurga. Sebab dia buat kerja overtime lebih yang tidak ada gaji. Yang hanya ganjarannya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang akan bagi. Ya, hebat wanita ni. Begitu juga dalam ya kemodenan ya, kemajuan ya. Kadang-kadang ya kita menggunakan alat yang dah canggih dah, ya, komputer.
tapi kadang-kadang komputer tu ada buat hal pula kan. Jadi itu pun kadang-kadang memberi impak ataupun kesan emosi ke dalam diri kita kan. Ya, jadi tuan-tuan dan puan ya, berkenaan dengan wanita ini ya, tempat dia di rumah ya, kalau kita lihat ya dalam ayat yang lain ya, Allah Taala sebut waqarna fi buyutikunna. Ya, dan tetaplah kamu di rumah-rumah kamu. Ya, dan wanita hari ini hebat macam mana pun, apa kelulusan dia sekalipun, dia perlu kembali kepada tugas asal dia, iaitu menguruskan rumah tangga. Ya, dan inilah ya pengorbanan yang dilakukan oleh wanita selain daripada berkerjaya bergelembang dengan kerja-kerja rumah ya, untuk suami, anak-anak, untuk kesejahteraan rumah tangga ya. Dan benarlah ya kalau hadis sebut al-jannatu takhta min al-jannatu syurga itu di bawah tapak kaki ibu ya. Itu keistimewaan yang diberikan kepada seorang wanita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat ya dalam slide yang seterusnya, ini adalah ya beberapa gambaran ya emosi yang dihadapi oleh wanita. Next. Saya ingat ada gambar dekat situ ya, kita lihat bagaimana doktor yang mengubati orang sakit pun sakit juga. Bagaimana guru yang nak mendidik anak-anak murid untuk menjadi manusia yang seimbang dari sudut jerinya pun menghadapi emosi dan menekan ya diri mereka. Begitu juga ya penglibatan wanita dalam masyarakat ya, dan apa-apa yang ya tuan-tuan dan puan-puan nampaklah ya dalam slide tu ya, semuanya memberi kesan emosi dan menyebabkan ya berlakunya stres ya dalam kalangan wanita. Oleh itu ya tuan-tuan dan puan-puan ya, jadi kesan-kesan tadi yang kita lihat dalam gambar tadi tu, dia mengakibatkan emosi kita tidak stabil ya, lalu muncullah sifat amarah dalam diri manusia. Dan ini disebutkan ya dalam Al-Quranul Karim ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu selalu menyuruh kepada kejahatan ya, kecuali orang yang diberi rahmat. Ya, jadi ini ayat ya yang mana Allah Taala menyatakan bahawa ya dalil ya menyatakan bahawa ya sifat marah ini dia boleh menguasai manusia, dan tempias daripada amarah ini boleh berlaku berbagai-bagai perkara yang memudaratkan ya. Jadi berkenaan dengan amarah ini ya, ataupun dalam ya Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menyebutkan ya amarah ini sebagai nafsu. Nafsu kita ada 3 ya puan. Ya, nafsu amarah, kemudian nafsu lawamah, dan nafsu yang paling tinggi ialah nafsu mutmainnah. Ya, jadi berkenaan dengan nafsu ini ya, satu ya dalam sirah disebutkan ya bahawa Rasulullah SAW balik daripada peperangan Badar. Kemudian Rasulullah sebut dengan sahabat, ya kita ni baru je balik daripada peperangan yang kecil, dan kita nak menghadapi satu lagi peperangan yang besar. Jadi sahabat ni macam pelik lah. Ya. Kita tadi baru saja menghadapi peperangan yang besar, ya, yang mengorbankan jiwa. Ya, kematian 313 orang daripada kalangan sahabat. Ya, bertempur dengan 3,000 orang tentera kufar. Jadi apa Rasulullah jawab? Ya, sahabat tanya, perang apa lagi wahai Rasulullah? Iaitu perang melawan dengan hawa nafsu. Dan Imam Al-Baihaqi menyebutkan bahawa ya berperang melawan dengan hawa nafsu ini ialah sifat marah. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, saya lajukan sedikit. Adakah emosi yang memberi tekanan kepada diri kita ini bahaya? Dan saya pasti tuan-tuan dan puan ya sudah memahami ya jawapannya. Ya, sangat bahaya kepada kita. Kerana apa tuan-tuan dan puan? Ya, kerana apa? Kerana ia memberi kesan negatif bukan sahaja kepada diri kita yang mengalami emosi tersebut, tetapi tempias dia akan turut terkena kepada suami, anak jadi sakit hati, ya, jiran jadi bermasam muka, ya, dan sebagainya. Jadi maknanya bila seseorang dikuasai oleh emosi, dia bukan sahaja memudaratkan diri dia. Ya. Kemudian slide yang sebelum tadi tu, ya, bagaimana orang yang dikuasai oleh emosi ini juga ya terdedah dengan pelbagai penyakit ya, dan juga ancaman-ancaman kesihatan. Dan ini telah dibuktikanlah ya oleh pakar-pakar perubatan. Jadi bayangkanlah ya tuan-tuan dan puan-puan ya, bila emosi menguasai seseorang,
sama ada dia pekerja, sudah tentu dia produktiviti kerjanya akan menurun. Ya, kalau emosi ini menguasai seorang ibu, maka dia tak dapat nak menguruskan rumah tangga dengan baik. Begitu juga dengan negara. Ya, kalau masyarakatnya ramai yang berpenyakit, dikuasai oleh emosi, ya, maka negara sukar untuk mencapai kesejahteraan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya teruskan lagi dengan bagaimana wanita ini dengan emosi. Jadi wanita dengan emosi ini disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Seperti botol-botol kaca. Jadi botol kaca ni puan-puan, kalau anak kita pun angkat pinggan yang ada kaca, kita akan cakap dengan dia kan. Baik-baik angkat, pelan-pelan, takut pecah. Jadi Rasulullah menganalogikan wanita itu dengan seperti botol-botol kaca. Di mana dalam hadis ini ada seorang hamba yang dikenali dengan nama Anjishah, menarik unta yang ditunggangi oleh wanita-wanita. Lalu Rasulullah bersabda, tariklah pelan-pelan, kerana yang kamu tarik itu adalah botol-botol kaca. Jadi awas wahai wanita sekalian, termasuklah saya. Walaupun fitrah wanita ini, walaupun fitrah wanita ini Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita dengan sensor emosi yang sangat positif, tapi tidak semestinya kita boleh kalah dengan emosi. Jadi wanita-wanita hari ini yang hebat, yang melibatkan diri dalam masyarakat, negara, menjadi pemimpin dan sebagainya, mereka ini adalah di antara contoh-contoh berjaya menguruskan emosi mereka dengan baik. Dan saya sukalah nak highlightkan sikit tentang isteri Imam Hasan Al-Banna yang pernah jugalah saya sebut dalam beberapa slot saya. Imam Hasan Al-Banna ini isteri dia nama Latifah As-Suri. Apabila ditanya kepada Hasan Al-Banna, bagaimana kamu nak cari calon? Calon yang macam mana kamu nak? Jadi apa jawab Hasan Al-Banna? Jawab Hasan Al-Banna, aku nak cari isteri yang ada sifat qawiyah. Sifat yang kuat. Kuat ini bukan maksudnya badan besar kan, saiz besar, ataupun tidak memberi maksud kuat dari sudut kesihatan, bukan itu sahaja. Tetapi dia nak cari isteri yang kuat dari sudut mental dan emosinya. Sebab bukan calang-calang orang boleh menjadi isteri kepada Imam Hasan Al-Banna. Sebab dia bukan sahaja membawa dakwah biasa-biasa, tapi dia membina satu ketamadunan. Ketamadunan, satu kesinambungan fikrah, sehinggalah sampai kepada kita hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita lihat kepada apa yang berlaku di sekitar kita, tekanan daripada kiri, kanan, atas, bawah dan sebagainya, menyebabkan emosi wanita banyak terganggu. Jadi kita seharusnya sayang dan kasih kepada diri kita. Kita tak boleh biarkan diri kita terus dengan emosi, dikuasai oleh emosi, murung, sikit-sikit nangis, sikit-sikit nangis. Kita tidak boleh membiarkan diri kita sedemikian. Orang yang dikuasai oleh emosi, dia tidak akan dapat mencipta suatu benda yang lebih besar di masa-masa yang akan datang. Dia tak boleh pergi jauh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak anak kita menjadi lebih hebat daripada kita kena didik, kena kuatkan dia punya emosi dia semenjak kecil. Supaya nanti bila apa-apa yang datang pada dia, tidak menggugah apa-apa pada dia. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya masuk kepada beberapa ayat Al-Quran yang menjadi penawar untuk meredakan kita punya emosi, pertama sekali perlu kita sedar bahawa kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa diuji. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mulk ayat 2, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi bila kita rasa tak stabil, kita perlu ambil masa, perlu dalam ilmu psikologi kita kena laksanakan apa yang dipanggil sebagai self regulation. Kena kenal emosi kita sekarang ni apa. Bagaimana keadaan diri kita sekarang, stabil ke ataupun tidak stabil. Tuan-tuan dan puan-puanlah bayangkan apabila kita balik daripada kerja, kita pergi ke nursery ataupun pergi rumah babysitter nak ambil anak kita. Anak kita ni seronok nak jumpa dengan ibu, dengan mak, dengan umi, dengan dah dimandikan oleh pembantu tersebut.
dengan bedak yang bertempik-tempik dekat muka dia, kan, sengih senyum dekat pagar tunggu mak nak datang ambil. Ya, tiba-tiba si ibu ya menghadapi pelbagai tekanan ya daripada tempat kerja menyebabkan emosi dia terganggu. Kena marah dengan bos, ya, kerja tak siap, ya, KPI tak capai, ya, dan sebagainya. Jadi ketika itu, ya, bila dia pergi ambil anak dia, bayangkan anak dengan gembira nak jumpa dengan ibu, tiba-tiba muka ibu ya muram, ya, masam. Anak tanya, mak tak jawab. Dan akhirnya kita mengorbankan ya emosi anak kita di tangan kita sendiri. Ya, kita gagal untuk menghidupkan emosi tersebut ya untuk ya menjadikan dia lebih hebat. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ya, apabila melihat ya kepada hamba ini diuji, ya, sukalah saya untuk berkongsi cerita tentang Siti Asyah. Ya, bagaimana dia menjadi isteri kepada Firaun laknatullah. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena syukur ya apa yang ada di sekeliling kita. Ya, menerima seadanya, inilah suami kita. Sekuat berdengkur ke, buang angin kuat depan kita ke, ya, sendawa kuat ke, ya, ada yang makan bunyi kuat, kunyah-kunyah bunyi kuat ke, ya, itulah suami kita. Ya, terima seadanya, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, tapi kalau kita lihat ya kepada ya bagaimana apa yang berlaku kepada Siti Asyah. Ya, Asyah ini bagaimana dia beristerikan kepada seorang raja yang mengaku Tuhan. Ya, dia dipaksa untuk ya berkahwin dengan Firaun. Kemudian akhirnya kalau dia tak terima, bila dia tak terima, ayah, mak dan juga ayah dia diseksa oleh Firaun. Jadi bila tak tahan sangat, ya, tengok mak ayah dia diseksa, dia menerima lamaran Firaun dengan syarat-syarat yang tertentu. Ya, termasuklah dia tidak akan tidur bersama dengan Firaun laknatullah. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, ya, bayangkan ya suami kita ya hanya tidur berdengkur saja. Itu aja kelemahan dia. Ya, tapi kalau lihat kepada Asyah, ya, bagaimana suami dia ya bukan sahaja mengaku Tuhan, ya, tetapi sangat-sangat zalim. Jadi bagaimana ya Asyah menguruskan emosi dia dengan baik, sehingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada dia ya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ya, kita lihat ya yang seterusnya, next lagi. Okay, kita lihat pesanan Rasulullah SAW. Ini yang biasa kita dengar ya tuan-tuan dan puan-puan, ya. Apabila kita dikuasai oleh emosi, kita kena ubah posisi. Kita tak boleh maintain kat situ juga, ya. Kalau tengah bergaduh, tak boleh duduk kat situ juga sampai berbalah, bergaduh, dan akhirnya mungkin naik tangan, mungkin naik alat, mungkin jadi berbunuh-bunuhan dan sebagainya. Jadi yang ini ni ya tentang ya pesanan Rasulullah SAW, ya, yang saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun maklum ya tentang hadis ini. Ya, apabila kita tengah marah tu, ya, sedang marah, ya, dalam keadaan kita berdiri, maka kita kena ubah posisi, kena duduk. Pilih posisi yang lebih rendah. Ya, kalau duduk pun tak meredakan juga kemarahan, maka kita hendaklah baring. Jadi perempuan lepas ni kalau nak senang aja, marah aja, pergilah masuk bilik, baring sekejap. Ya, rehatkan minda, ya, rehatkan otak, rehatkan hati, tenangkan hati dengan berbaring ya sebentar. Dan kalau mengikut kepada Imam Al-Ghazali, ya, Imam Ghazali tambah satu lagi. Kalau baring pun tak meredakan juga ya kemarahan ini, maka hendaklah dia kenakan diri dengan air, ya, iaitu dengan berwuduk. Baik, saya teruskan ya. Saya teruskan dengan ayat suratul Furqan ayat 63, ya. Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, jadi Rasulullah pun sebut ya dalam hadis, bila kamu marah, kamu diam. Tak payah cakap banyak-banyak. Ya, sebab kalam ini kadang-kadang dia pedas, ya, dia tajam. Ya, tajam, ya, pedas, dan dia boleh membawa kepada satu kemudaratan yang berpanjangan. Ya, seperti yang disebut tadi oleh Dr. Nur Salihah, diam ni bukan bererti kita kalah. Ya, Imam Tabari menyebutkan dalam tafsir dia, ya, wa idza khatabahumul jahiluna billahi bima yakrahuna minal qaul ajabuhum bil ma'ruf minal qaul. Ya, apabila seorang tu ya diterjemahkan ya al-jahilun ini bukan sahaja orang jahil, orang bodoh, ya, tetapi juga orang yang dikuasai oleh emosi.
Ya, itu kata Imam Tabari. Ya, jadi apabila kamu berhadapan dengan orang jahil ini, orang yang dikuasai oleh emosi, orang yang sedang marah, maka hendaklah kamu jawab dengan perkara yang baik-baik. Ataupun kamu diam sahaja. Jadi kalau kita lihat ya, bagaimana Rasulullah SAW ya, dalam sirah, bagaimana Rasulullah dan Aisyah menghadapi peristiwa hadithul ifki. Ya, saya pun rasa tuan-tuan dan puan-puan maklum kisah ini. Ya, bagaimana bila berlakunya fitnah, ya, fitnah zina tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kita belum diuji sampai tahap begitu. Ya, fitnah zina yang sangat berat yang berlaku di antara siapa? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan juga Safwan. Jadi apa yang berlaku ketika itu? Rasulullah SAW tak melatah. Ya, Rasulullah tidak melatah. Ya, tetapi Rasulullah mendiamkan diri. Ya, diamkan diri, banyak bertafakur, banyak berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasulullah tidak bercakap dengan Sayyidatina Aisyah selama 3 bulan. Jadi Aisyah ni pun tidak melatah juga. Ya, Aisyah pun dia senyap, tak banyak cakap, tapi menangis. Itulah orang perempuan kan. Menangis. Sayyidatina Aisyah pun menangis. Kalau kita yang perempuan tak menangis memang sajalah. Ya, dan saya rasa semua daripada kalangan kita ya pernah menangis. Ya, tak kira lah ya, apa-apa ya, sebab sama ada rumah tangga ya, kerana kerja dan sebagainya. Ya, begitu juga dengan Safwan bin Mu'tal. Ya, bagaimana dia beratnya tuduhan dia itu, ya, beratnya tuduhan dia dituduh ya berzina dengan isteri ya seorang nabi yang mulia. Jadi Safwan ni pun tak banyak cakap, ya, dia banyak beribadat, banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehinggalah selepas 3 bulan wahyu pun diturunkan ya, dan terjawablah ya semua persoalan dan kesucian ya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuklah ya dalam surah Nur. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah ya. Seterusnya Dr. Nur Salihah dia sebut dah tadilah, senyum. Nak kurangkan stres, nak kawal emosi, ya, kena banyak senyum. Jadi senyum ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ya, tabassumuk ya fi wajhi akhika sadaqah. Ya. Jadi senyum kita dengan saudara kita itu merupakan satu sedekah. Dan bila kita relatekan sedekah ini dengan ganjaran dia sangat besar sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat Al-Quran banyak disebut tentang ganjaran sedekah ini. Ya, dan perlu kita tahu bahawa ganjaran sedekah ini bukan sahaja dia terbalas ya dalam bentuk harta, upah, ya, ada wang, ya, ganjaran dan sebagainya. Ya, tetapi ya, ganjaran sedekah ini juga dia akan lahir dalam bentuk ketenangan, ya, kesejahteraan dan sebagainya dan seumpamanya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, seterusnya ya saya bawakan ayat daripada suratul Baqarah ayat 156 ya. 156 yang kita perlu jadikan ayat ini sebagai satu frasa hidup kita. Ya, ayatnya berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apa-apa yang berlaku dalam kehidupan kita tuan-tuan dan puan-puan, kita kena sedar ya bahawa apa yang datang tu Allah bagi pada kita. Dan akhirnya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sifat kecewa, sedih, ya, suami sakit, ya, suami sakitkan hati, ya. Semua ini sebenarnya Allah datangkan kepada kita ya merupakan satu bentuk ujian. Dan di sinilah ya apabila kita mampu menghadapi ujian, cabaran tersebut ya, dengan sabar, maka di situlah ya ganjaran besar yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada ya wanita ataupun individu tersebut. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita lihat pula ayat surah An-Najm ayat 32 ya, berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Ya, maka janganlah kamu anggap diri kamu suci, dia mengetahui keadaan orang-orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ya, kita bila kita duduk di mana-mana, apa status kita sekalipun, janganlah kita rasa kita paling suci dan kita paling hebat. Kan, suamilah terutamanya kadang-kadang dia rasa dia ketua keluarga. Memang kadang-kadang susah nak ditegur. Ya, mewakili jejaka-jejaka yang ada di dewan. Ya, sebab ayat ya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa tu sangat power. Apa-apa sikit
keluar dalil. Apa-apa sikit keluar dalil tu kan. Jadi memang kalah kita kan. Jadi dalam hal ini, ya, kita jangan rasa kita terlalu suci, terlalu hebat, kitalah yang paling baik, kitalah yang paling betul. Sepatutnya apabila berlaku konflik emosi dalam diri seseorang, kita kena muhasabah diri kita. Ya, tuan-tuan dan puan-puan perasan tak apabila berlaku konflik di antara suami dan isteri? Nak tegur, nak cakap, malas nak buka mulut. Macam mana cara nak tegur? Kadang-kadang seorang suami dia nak tegur isteri, dia tak nak cakap, dia cari search kan dalam web, kan, dalam FB kan, nasihat isteri soleha. Isteri soleha mesti begini kan, lengkap dengan dalil, syarah dan sebagainya. Kemudian dia post dekat WhatsApp. Post dekat WhatsApp isteri dia, post dekat Telegram isteri dia. Dan yang paling bahaya lagi ialah apabila dia post dekat FB lah. Kalau setakat perkongsian je tak apa, tapi kadang-kadang keluhan, curahan, curhat dia dalam rumah tangga itu tersebar. Satu dunia tahu dia dalam keadaan konflik rumah tangga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita kena ubah. Kena ubah. Apabila berlaku konflik dalam rumah tangga, contohnya lah, contoh. Ini contoh sahaja. Contohnya mungkin tidak digemari oleh wanita lah. Kalau suami nak kahwin lain. Jadi dalam keadaan macam ni, kadang-kadang kita kata apa yang kurang lagi pada diri kita. Kita dah cantik dah. Kita dah jaga makan minum dia dah. Kita dah lahirkan zuriat untuk dia. Buat apa lagi nak cari lain? Jadi berlaku tekanan yang sangat hebat pada diri kita. Jadi pada ketika itu wanita perlu muhasabah diri. Apalagi ruang-ruang lompong-lompong yang menyebabkan berlakunya keadaan tersebut. Mungkin ada salah kita kat sini, mungkin ada kurang lagi kat sini. Kat sana kita tak settle lagi. Mungkin itu di antara perkara-perkara yang kita perlu muhasabah. Selain daripada kita menunding telunjuk kita kepada pasangan kita. Dan begitu jugalah di tempat kerja, dalam masyarakat, jiran, dalam komuniti dan sebagainya. Jadi jangan anggap kita hebat, tetapi kurangan konflik yang berlaku itu, cuba kita muhasabah diri kita. Kemudian yang seterusnya, ayat Baqarah 237, wala tansaul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan kelebihan di antara kamu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau dalam sebuah keluarga kita ada ayah dan mak. Pada hari ini ada remaja yang malu untuk mengaku itu ayah dia. Selekeh saja. Nampak tak hebat ayah dia, nampak tak sesuai sebab anak dia dah duduk dekat satu pos yang sangat tinggi dalam kerjaya. Jadi dalam keadaan macam ini, kita jangan lihat kelemahan-kelemahan ibu bapa kita. Pasangan pun jangan lihat kelemahan-kelemahan dia, tapi kita kena highlightkan kelebihan yang ada pada pasangan, kelebihan yang ada pada ibu bapa. Walaupun nampak selekeh macam itu, tapi dia berjaya mendidik kita, sehinggalah kita jadi diri kita yang sekarang ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam masalah ni kita kena elakkan daripada suka banding-banding antara seorang dengan seorang yang lain. Kita suka cakap kadang-kadang dengan suami kita, contohnya lah bagi yang sudah berkeluarga kan, abang-abang cu tengok suami orang tu. Suami orang tu pandai bertukang, abang nak tukar lampu pun tak tahu. Benda tu walaupun kecil tetapi dia memberi satu impak emosi yang sangat besar pada seorang suami. Dia rasa tercabar. Bila rasa tercabar ni mulalah dia pula nak cabar kita kan. Dan seterusnya berlakulah pelbagai episod-episod lain yang belum tentu menjamin ketenangan dalam rumah tangga. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, tentang introspeksi diri, mengamati diri, mengamati diri sendiri, mengungkap dan memikir keadaan diri dalam keadaan sedar, keinginan, sensasi, berlandas fikiran dan juga perasaan. Jadi introspeksi ini dalam ilmu psikologi disebut muhasabah lah. Disebut muhasabah. Jadi saya tak nak panjangkan yang ini sebab tadi Dr. Nur Saleha pun ada sentuh. Cuma selain daripada taubat, melazimi istighfar, saya suka juga untuk highlight supaya kita banyakkan selawat. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat dalam budaya masyarakat Arab, siapa yang pernah hidup dalam budaya masyarakat Arab, dia akan lihat, mungkin pernah lihat suasana di mana Arab ni bergaduh sampai nak arak.
Sampai macam nak bertumbuk, suara tinggi dan sebagainya. Tetapi akhirnya salah seorang dia akan sebut sallu ala nabi, sallu ala nabi. Bila sallu ala nabi tu ya sangat power ya, kalimah sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi reda, pertengkaran tersebut jadi reda dan jadi cool ya, jadi sejuk. Jadi ini di antara beberapa perkara ya yang ya boleh kita amalkan ya, cuma perkara ini belum lagi lah ya menjadi budaya dalam masyarakat kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya laju sikit ya kerana masa agak mencemburui kita. Yang seterusnya ya, peduli ya emosi orang lain ya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dalam ya sebuah rumah tangga perkahwinan kita lihat ya bagaimana ayat surah Ar-Rum yang dipaparkan dalam slide itu ya, maqasid dia sangat mulia. Ya, perkahwinan ini maqasid dia ya adalah untuk memberi kebahagiaan, ketenangan, ya, ketenteraman jiwa kepada pasangan tersebut kan. Ya, tapi ya apabila kita dikuasai oleh emosi, kenapa kita melupakan ya misi dan visi perkahwinan yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Jadi kita kena kembali semula kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kena tengok balik. Ya, kena tengok balik ya sebelum kahwin dulu. Ya, kena tengok ya masa kita berkenalan. Ya, macam mana ya kita berpakat nak wujudkan rumah tangga yang begini ya, produk anak yang begini dan sebagainya. Jadi benda ni perlu selalu ditengok semula, dilihat semula ya supaya rumah tangga tadi ya, dapat ya terkeluar daripada track tu, dapat duduk dalam track yang asal. Jadi peduli emosi ini saya bawakan ya sebuah hadis Rasulullah SAW, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi ya walam ra'atan wala khadiman illa an yujahada fi sabilillah. Ya, jadi tentang peduli emosi ini ya Rasulullah SAW adalah ikon yang sangat mulia ya untuk kita ikuti. Ya, kalau kita lihat ya dalam rumah tangga Rasulullah SAW ya, khadam ya Rasulullah SAW tidak pernah mendengar Rasulullah SAW bersuara tinggi ya kepada isteri-isteri dia. Ya, dia tak pernah dengar Rasulullah bersuara tinggi kepada isteri-isteri dia, sehingga kan ya, isteri-isteri Rasulullah SAW menjadi malu dan segan kepada Rasulullah SAW. Ya, segan ya sebab ya pernah berlaku kan ya perbalahan dalam rumah tangga kan antara isteri-isteri Nabi kan. Tapi bagaimana sikap Nabi kan? Dia tidak pernah meninggikan suara dan akhirnya isteri-isterinya sendiri yang malu dengan Rasulullah SAW. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ya seterusnya ya tentang kemaafan ya disebut juga tadi oleh Dr. Nur Salehah ya. Cuma saya nak sentuh sikitlah maaf ini berkaitan rapat ya dengan keikhlasan seseorang. Ya, kita kadang-kadang bila berlaku konflik ya di mana-manalah ya dengan sahabat ya dalam rumah tangga dan sebagainya, kita kata mulut ni kita maaf. Tak apalah bang ya. Yang dulu tu saya maafkan, tapi dia ada tapi di ujung dia. Ya, tapi ingat tak? Jadi tidak ya memaafkan itu tidak sepenuhnya dengan keikhlasan hati. Ya, sebab itulah bila kita minta maaf ya dalam masa raya pun kan, minta maaf, duduk berlaga lutut dan sebagainya. Ya, tetapi ya ketenangan itu tidak timbul semula dalam rumah tangga. Mungkin berpunca daripada faktor kita sendiri yang memaafkan ya pasangan kita ataupun sahabat-sahabat kita dengan yang bukan kemaafan yang sebenarnya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya teruskan lagi ya bagaimana sabar ini ya menjadi satu ramuan yang terbaik ya bagi meredakan emosi kita. Ya, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini sebenarnya bukanlah orang yang sembarangan. Ya, yang hadir ini adalah orang yang cintakan ilmu dan juga kebahagiaan. Sentiasa mencari bahagia dalam hidup. Dia sentiasa mencari jalan untuk meredakan emosi. Sentiasa mencari jalan untuk menguruskan emosi dan menyelia emosi ini dengan baik. Ya, namun kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan ya, langit tidak selalu cerah. Hujan tidak selalu lebat, agaknya lah. Ya. Konwanis pun tidak selalu diadakan ya 2 tahun sekali sahaja. Ya, kadang-kadang usaha-usaha yang kita lakukan tu tidak membuahkan hasil. Ya, macam mana kita nak tegur suami kita? Tak boleh dah. Tegar ya, tegar perokok tegar contohnya. Susah nak tegur suami ya supaya dia berhenti merokok. Ya, dari dalam ya ketika menghadapi suasana yang ini ya, kalau kita tak jumpa juga bahagia, ya masih lagi merasa kecewa ya sehingga ke hujung nyawa. Ya, dah sampai ke tua pun suami tak nak lagi berhenti merokok.
ya, contohnya. Jadi janganlah bimbang, ya, perempuan, ya. Kita lihat sikit, ya, penawar, ya, ayat ini, wa ma yulaqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Jadi kita nak masuk syurga tak, tuan-tuan dan puan-puan? Jawapannya mesti ya. Sebab itulah pengakhiran hidup kita. Ya, sama ada syurga atau neraka. Ya, wahadainahun najdain. Allah Taala bagi dua jalan saja pada kita. Ya, di akhir penghujung, ya, hidup kita, sama ada syurga atau neraka. Ya, bahagia atau derita. Tak ada yang tengah-tengah, tak ada. Jadi kita nakkan kepada syurga. Jadi mudah-mudahan, ya, ayat ini memberi satu penawar kepada kita, ya, walaupun kita tak jumpa bahagia, masih lagi sedih, masih lagi kecewa, kita kena ingat bahawa kesabaran kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan buka, ya, pintu syurga untuk kita. Ya, dalam satu hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW sebut, kalau siapa yang berjaya menahan sifat amarah, ya, dengan kesabaran, ya, Rasulullah SAW kata apa? Ya, di hari kiamat kelak, ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan panggil orang yang bersabar tadi itu di khalayak ramai, dan Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan mana-mana, ya, bidadari kepada orang yang mengamalkan sifat sabar ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jadi masa pun saya dah kesuntukan masa, yang seterusnya sukar, ya, tetapi benar bagaimana Imam, ya, Al-Ghazali, ya, dia juga, ya, berurusan dengan sesuatu yang lebih sulit daripada jiwaku. Kadang-kadang, ya, emosi ini membantu dia. Kadang-kadang dia memberi satu bentuk, ya, tentangan kepada Imam Al-Ghazali. Dan seterusnya, ya, bagaimana kita lihat, ya, emosi ataupun selalu yang disebutlah dalam ilmu-ilmu psikologi kecerdasan emosi yang paling cemerlang. Ya, seseorang Muslim mencapai tahap yang tinggi dalam kecerdasan emosi apabila berjaya memandu hatinya mengenal Allah, ya, mengenal diri, mengenal akhirat dan mengenal alam. Hati yang dimaksudkan oleh Al-Ghazali ialah hati yang sentiasa mengikat dirinya dengan peraturan dan tuntutan agama, bukan hati yang dikawal selia oleh nafsu ataupun emosi yang merosakkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, terapi emosi sangat banyak dinyatakan melalui Al-Quran. Emosi ini perlu dibangunkan, ya, bukan menjadi korban kepada institusi keluarga, bukan menjadi korban kepada terlerainya sebuah persahabatan dan sebagainya. Sebaliknya emosi perlu diimbangi dengan iman dan takwa, ya, demi menggapai keluarga bahagia. Dan akhirnya kita perlu mempositifkan, ya, emosi, ya, yang ada pada diri kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesabaran, maka di situ ada balasan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, saya akhiri, ya, pembentangan saya ini dengan serakat pantun, tanam sirih dalam talam, gali lubang tepi perigi. Terima kasih hadirin budiman, moga konwanis bersua lagi. Sekian, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nur Najwa Ghazali di atas pembentangan yang cukup menarik sebentar tadi. Sebagai tanda penghargaan, majlis menjemput Ustazah Suryani binti Sudi, Unit Media Wanita ISMA, mengiringi Datin Hajah Nur Zaimin Abdul Kadir, Ketua Biro Keluarga dan Masyarakat ISMA, bagi menyampaikan cenderamata kepada Dr. Nur Najwa Ghazali. Terima kasih diucapkan kepada Datin Nur Zaimin atas kesudian menyampaikan cenderamata sebentar tadi.